nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Esa. Sebab emosi adalah sangat penting kerana emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Seseorang pendidik mestilah cekap dalam mengawal emosi mereka kerana emosi akan mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan seseorang itu. Jasmani merupakan kumpulan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang individu berkaitan kecerdasan fizikal pada diri manusia. Perkembangan unsur jasmani adalah bagi memastikan seseorang individu itu berupaya untuk menjaga kesihatan badan serta mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan tidak dilupakan juga dengan Sabah Pendidikan Kebangsaan ditegaskan bahawa pendidikan adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dalam mematuhi undang-undang negara serta menyedari bahawa tugas dan pekerjaan adalah amanah. Akhir kata dari saya bagi seseorang yang saya ingin menjadi seorang pendidik mestilah sentiasa menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah. Dan kepada para pendidik kami, terima kasih atas jasa dan ilmu yang diberikan. Wajahmu manis tersemat di hati, senyummu membuat hati senang. Wahai guru yang kami hormati, jasamu mulia akan kami kenang. Elemen kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Potensinya adalah intelek. Intelek melibatkan ilmu yang bermanfaat, daya pemikiran yang logik dan analitik, serta kreatif dan inovatif. Intelek juga membawa kepada hikmah, iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran. Itu elemen rohani. Rohani merupakan kemantapan jiwa dan keyakinan kepada Tuhan serta kepercayaan dan kepatuhan kepada agama. Secara tidak langsung dapat membawa kepada penghayatan nilai-nilai nurani dan norma masyarakat. Itu emosi. Emosi menekankan tentang perasaan dan tingkah laku terkawal. Ia juga dapat memupuk kasih sayang serta memiliki semangat kecintaan dan perpaduan. Yang terakhir pula adalah jasmani. Jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Ia juga berkaitan dengan kecerdasan fizikal seseorang. Terdapat beberapa proses pelaksanaan bagi elemen kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Antaranya adalah proses secara menurut, bakat, potensi, kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan. Seterusnya, seimbang. Seorang individu hendaklah mempunyai ilmu, saksiah yang terbaik, percaya kepada Tuhan serta mempunyai akhlak yang terpuji. Dan proses yang terakhir iaitu harmoni. Keempat-empat aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek perlu diseimbangkan serta mampu menghadapi pelbagai cabaran dan menyelesaikan masalah. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang pendidikan di Malaysia iaitu pendidikan berterusan. Pendidikan berterusan merupakan satu proses yang berlaku dalam diri seseorang bermula dari dalam kandungan sehingga ke akhir hayat. Sepanjang tempoh tersebut, pendidikan yang berlaku merupakan proses pemerolehan, pembinaan dan pembinaan secara berterusan yang melibatkan pengetahuan, kemahiran, nilai budaya dan kepercayaan. Pendidikan berterusan melibatkan 3 peringkat iaitu peringkat awal, peringkat sekolah dan peringkat lepas sekolah. Pada peringkat awal, pendidikan yang diperoleh adalah secara tidak formal. Kanak-kanak mendapatkan pendidikan daripada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Contohnya, kanak-kanak dididik untuk makan, minum, bertutur, mengenali air mata badan dan sebagainya. Mereka juga menerima kesinambungan pendidikan di tadika. Mereka terus belajar berkomunikasi melalui didikan pengasuh dan guru. Pada peringkat sekolah pula,
Murid-murid mendapatkan pendidikan formal. Pada peringkat ini, penekanan adalah terhadap aspek-aspek berikut. Yang pertama, pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, pembentukan jati diri dan perkembangan sosial. Akhir sekali, pada peringkat lepas sekolah, pendidikan yang terus berlaku semasa seseorang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi di tempat kerja maupun di komuniti. Ia juga boleh berlaku melalui media massa dan internet. Ia memberi penekanan berkaitan penyesuaian hidup, pengembangan bakat dan potensi serta penghayatan agama dan nilai murni. Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang melibatkan 4 peringkat iaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat tinggi. Pendidikan ini mempunyai bimbingan guru terlatih dan pembelajaran yang dijalankan adalah secara berjadual, seragam dan mengikut peringkat umur. Perkembangan ilmu dan kemahiran dalam jangka masa yang lama merupakan salah satu ciri-ciri pendidikan formal. Pendidikan formal juga merupakan pendidikan rasmi yang dijalankan di sekolah dan mempunyai kurikulum kebangsaan yang berstruktur yang telah direncanakan oleh kerajaan. Pendidikan formal juga akan diberi penilaian seperti sijil, diploma atau ijazah. Seterusnya, pendidikan informal. Pendidikan ini memberi penekanan terhadap aspek pertuturan, bimbingan agama, budi pekerti, penjagaan kesihatan dan hubungan fizikal. Pendidikan ini boleh didapati dari keluarga, masyarakat serta pengalaman individu. Ia membina kemahiran untuk kehidupan dalam jangka masa yang berterus. Akhir sekali, pendidikan non-formal. Pendidikan ini merupakan perkembangan pendidikan dalam jangka masa pendek dan perkembangan kemahiran individu tersebut. Ia boleh didapati di luar institusi pendidikan sekolah. Contoh pendidikan non-formal ialah kelas menjahit, kelas komputer, kelas pertukangan dan sebagainya. Pelaksanaan pendidikan menurut falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama, usaha berterusan. Pendidikan merupakan satu usaha berterusan oleh pelbagai pihak. Contohnya, pendidikan ketika pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, mengeratkan perpaduan, pemupukan nasionalisme. Yang kedua ialah mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. Mengembangkan 4 potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu. 4 potensi diri ialah intelek, rohani, emosi dan akhir sekali jasmani. Ketiga, membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Keseimbangan penting bagi memastikan tiada aspek yang terlebih dan ada aspek yang terabai. Pembangunan diri melibatkan semua potensi diri. Pembangunan seimbang, maka kehidupan manusia akan menjadi harmonis. Dan yang terakhir sekali, berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. FPK menyatakan kepercayaan dan kepatuhan ialah: pertama, mengakui wujudnya pencipta. Kedua, melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Ketiga, meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan beragama. Dan terakhir, menyedari bahawa manusia dijadikan untuk memakmurkan alam. Okey, itu sahaja guys. Bye. Okey, itu sahaja untuk part pelaksanaan pendidikan menurut FPK. Okey, macam mana video tu guys? Saya harap korang semua dapat faham dengan jelas mengenai maksud pelaksanaan pendidikan menurut FPK. Korang jangan ke mana dulu, belum habis lagi ni. Sekarang ini saya ingin menekankan semula kepada pendidikan secara menyeluruh dan bersepadu. Seperti apa yang kita pelajari di video sebelum ini, ada 4 potensi diri yang harus kita kembangkan secara menyeluruh dan bersepadu. Apa itu guys? Takkan korang lupa kot? Okey, tak apa, mesti korang ingat. Sebab 4 potensi diri itu hanyalah intelek, emosi, jasmani dan rohani. Okey, keempat-empat ini penting untuk dikembangkan secara bersepadu dan menyeluruh kerana untuk membolehkan penguasaan ilmu, kemahiran, nilai, budaya dan kepercayaan. Perkembangan potensi intelek adalah bagi memastikan seseorang itu memperolehi perkara yang berikut. Mempunyai kemahiran asas 4M, iaitu pertama, mengira, membaca, menulis dan menakut.
Potensi yang kedua ialah potensi rohani. Potensi ini adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Potensi ini amat penting untuk membentuk individu yang sedar dan insaf adanya Tuhan yang mencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan, memupuk dan membina disiplin ke diri. Potensi ketiga ialah potensi emosi. Potensi emosi mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku dan bertindak. Dalam FPK, perkembangan emosi adalah bagi memastikan perasaan tenang dan tingkah laku terkawal, memiliki semangat kitaan, memupuk perasaan kasih sayang. Potensi yang terakhir ialah potensi jasmani. Potensi jasmani berupaya untuk individu melakukan riadah, menjaga kesihatan badan. Okey, itu sahaja mengenai pelaksanaan pendidikan menurut FPK. Tapi jangan korang ke mana lagi kerana video ini tidak habis lagi. Seterusnya kita akan sambung kepada matlamat yang dihasratkan oleh FPK. Matlamat pendidikan yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan FPK mempunyai dua bahagian, iaitu matlamat intrinsik dan matlamat ekstrinsik. Kriteria yang pertama iaitu ilmu, iaitu bagaimana seseorang memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain. Yang keduanya, bagaimana seseorang lebih berfikiran luas dan terbuka dengan adanya ilmu. Kriteria yang kedua pula iaitu mahir, bagaimana seseorang yang berkemahiran dalam menyelesaikan tugas dan melaksanakan tanggungjawab berdasarkan kemahiran yang didapati melalui ilmu. Berakhlak, seseorang yang mengetahui baik buruk tindakan yang akan diambil dan mengaplikasikan ilmu kerohanian dalam menunaikan tanggungjawab terhadap agama, hubungan sesama manusia dan sebagai warga negara. Terakhir pula adalah sejahtera jiwa, iaitu seseorang yang berfikiran waras, berjiwa tenang dan mempunyai badan yang sihat. Ia juga mempunyai daya ketahanan diri yang kuat bagi menghadapi cabaran hidup. Matlamat ekstrinsik pula ialah sumbangan setiap warga negara melalui ilmu, iaitu ia dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu keluarga, masyarakat dan negara. Bagi keluarga, ia apabila dididik dengan sifat dan perwatakan yang unggul, pasti berkemampuan mempunyai keluarga yang bahagia, harmoni dan makmur. Ia juga menjadikan pendidikan yang berkesan. Bagi masyarakat pula, pendidikan membentuk masyarakat harmoni dan makmur, dan pendidikan membina perpaduan kaum, berkasih sayang antara anggota masyarakat, saling bertoleransi dan hormat menghormati. Bagi negara pula, pendidikan penting bagi masyarakat majmuk di Malaysia. Ia memberi kesan terhadap perpaduan yang menghidupkan perasaan aman damai, tenteram dan harmoni. Dalam FPK, hal ini ditegaskan seperti berikut: mengekalkan kestabilan negara, memupuk keharmonian keluarga, bersemangat patriotik dan cintakan negara, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Guru mempunyai peranan ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 5 komponen untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Komponen penyelidikan. Kajian tindakan merupakan salah satu penyelidikan yang boleh guru-guru laksanakan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran.
berjaya sebagai pendidik itu merupakan satu amanah. Guru perlu sentiasa bersyukur dan melipat gandakan usaha untuk memberikan didikan yang terbaik. Komponen profesional. Guru haruslah bersikap profesional kerana guru tahu apa yang mesti dilakukan dalam menjalankan tugas. Komponen pengajaran. Guru perlu menguasai perkara yang berkaitan dengan teknologi terkini. Kemahiran mengajar, komunikasi dan pengendalian teknologi adalah perkara yang diutamakan. Komponen perundingan. Guru mesti bertindak sebagai perunding yang cekap terhadap murid, ibu bapa, rakan sejawat dan pihak atasan yang lain. Peranan guru ialah memastikan tiada masalah atau halangan dalam memastikan murid berjaya. Saja daripada saya, Nurul Fazlina binti Muhammad Yusof. Sekian, terima kasih.